Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 870 dan antara paparan utama. Di manakah bersatu tanpa UMNO? Tahun 2021 masih ada majikan yang hidup seperti di zaman batu. Bangladesh mahu ambil alih kerja Kementerian Sumber Manusia. Ini wakaf apa pula? Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Ramadan Al-Mubarak. Tan Sri Muhyiddin Yassin tentu sedar tanpa Barisan Nasional, beliau tidak akan dapat menjadi Perdana Menteri Malaysia menerusi tebuk atap. Begitu juga Barisan Nasional sedar tanpa bersatu, mereka tidak akan kembali menjadi sebahagian daripada gerombolan untuk menguasai Putrajaya. Maruah digadai bersama Scheme of Things demi merealisasikan slogan No Anwar, No DAP dan merampas mandat rakyat tanpa malu. Sikap ini turut diperkatakan oleh Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Samad bahawa tanpa Barisan Nasional tiadalah Perikatan Nasional. Beliau menegaskan UMNO, Barisan Nasional tidak harus berdolak dalik kerana kerajaan yang ada dengan pelbagai masalah ini merupakan juga hasil daripada kelemahan pentadbiran juga dasar-dasar Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Kita mahu UMNO dan Barisan Nasional jangan seolah-olah cuci tangan, kononnya tidak terlibat. Walhal menteri-menteri ramai dari UMNO, katanya menerusi FB Live di Jom Channel baru-baru ini. Sikap UMNO Barisan Nasional yang cuba untuk tidak mengaitkan mereka dengan Perikatan Nasional itu, kata Khalid, menegaskan ia satu bentuk helah semata-mata. Ini semua satu pembohongan untuk menyucikan Barisan Nasional daripada Perikatan Nasional, ujar Khalid. Menurut beliau, kerajaan yang ada sekarang dianggotai bukan hanya Perikatan Nasional tetapi ia kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Maknanya, ahli Parlimen UMNO bersetuju dengan Kabinet bersaiz XXXL yang diterajui individu yang digelar pengkhianat oleh UMNO iaitu Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin. Jumlah pemimpin UMNO yang dilantik menganggotai Kabinet pada 9 Mac tahun lalu ialah seramai 14 orang iaitu 9 orang sebagai menteri manakala 5 lagi sebagai timbalan menteri. UMNO bising, kononnya pelantikan tersebut tidak mengikut susunan pangkat ataupun jawatan mereka dalam UMNO. Tetapi setakat itu sahajalah yang mampu mereka lakukan. Ibarat ayam jantan yang berkokok tetapi ekor penuh tahi. Begitulah lagak pemimpin UMNO yang mereka pamerkan menerusi Perhimpunan Agung UMNO 2020 PAU 2020 baru-baru ini. Kononnya, parti itu mengambil keputusan akan menamatkan kerjasama dengan Bersatu pada pilihan raya umum yang akan datang. Pada masa yang sama, ahli Parlimen UMNO yang kini berada dalam lubuk pengkhianatan Bersatu masih kekal sebagai menteri dan timbalan menteri. PAS dikatakan main dua kolam kerana mahu berbaik dengan Bersatu membentuk Perikatan Nasional tetapi masih mahu memegang muafakat nasional. Apa bezanya dengan UMNO? Parti itu berteriak betapa Bersatu sebagai pengkhianat yang dipenuhi oleh kata-kata UMNO tetapi pada masa yang sama masih menyokong segala kebobrokan Bersatu. Inilah sikap manusia yang tamak seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis baginda. Kalaulah seseorang anak Adam mempunyai 2 lembah yang penuh emas, nescaya dia mahu lagi ditambah lembah yang ketiga, dipenuhi emas juga, dan tiada yang boleh memenuhi kemahuan dirinya sehingga berpuas hatinya melainkan setelah disumbat tanah, iaitu mati ditimbus oleh tanah. Namun Allah menerima sesiapa yang bertaubat. Riwayat Al-Bukhari. Hadis yang sama digunakan oleh Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang ketika beliau berhujah demi pentingnya integriti yang disertai dengan takwa. Tak salah kita membuat kesimpulan bahawa amaran hadis itu boleh dilontarkan kepada pemimpin PAS dan UMNO yang tamak dan memiliki sebahagian daripada lembah emas yang dikuasai Bersatu.
Manakan ada integriti jika tiada keadilan? Manakan ada keadilan jika tiada kebertanggungjawaban? Dua pekerja lelaki dipukul dan diacukan pistol oleh majikan kerana berpuasa wajib di bulan Ramadan jelas menunjukkan sikap majikan tersebut yang tidak bertamadun walaupun hidup di zaman milenium. Kekejaman majikan tersebut tidak dapat dimaafkan. Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan jelas menyebut bahawa Islam agama persekutuan dan agama lain bebas untuk diamalkan. Kita sudah hidup pada tahun 2021. Masih ada majikan kuno yang hidup di zaman batu menghalang hak warga negara mengamalkan tuntutan agamanya. Ia diburukkan dengan profiling kaum yang sudah menjadi budaya di Malaysia, ujar Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Menurut bekas Menteri Agama di era pentadbiran Pakatan Harapan itu, rakyat Malaysia harus hidup dalam mempertahankan dua perkara iaitu Islam, agama persekutuan dan kebebasan beragama. Kata Mujahid, sesiapa yang hilang hormat pada dua asas ini adalah penceroboh yang perlu ditentang dan diadili. Jika bersalah, pelaku wajib dikenakan hukuman yang setimpal. Beliau menegaskan bahawa sesiapa sahaja yang menghalang hak kebebasan beragama perlu memahami juga artikel 11 yang menjamin hak kebebasan beragama. Apakah majikan ini tidak sedar dia hidup di bumi bernama Malaysia? Islam adalah teras tegak berdirinya negara ini. Apakah majikan ini masih di alam lain? Soal Mujahid. Tidak mungkin majikan tersebut tidak mengetahui bahawa puasa itu wajib bagi umat Islam di seluruh dunia. Mujahid berkata, terdapat banyak kes sebelum ini yang dibawa dari pengadu untuk mempertahankan hak mengamalkan perintah agama ini di mahkamah. Malah ada yang menang. Biarlah saya jelaskan di sini. Jika non-Muslim sekalipun dinodai haknya untuk beramal dengan agamanya, semua rakyat Malaysia tanpa prejudis kaum dan agama harus mempertahankan hak kewarganegaraan ini sebagai tanda kesetiaan kita memenuhi rukun negara. Tak perlulah saya jelaskan sikap Islam dan syariat yang sangat tegas mempertahankan prinsip hidup dengan amalan hormat agama masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin, tegas beliau. Bagaimanapun, Mujahid menggesa rakyat Malaysia bersikap tegas terhadap budaya kebencian tanpa mengenepikan prinsip keadilan. Katanya, inilah masanya rakyat Malaysia menunjukkan ketegasan kita terhadap budaya kebencian antara agama jika benar motivasi tertuduh adalah atas kebencian agama. Dalam nafas yang sama, kita orang Islam harus mempunyai sikap tanpa prejudis jika penganut agama lain diperlakukan perkara yang serupa. Yakinlah kehidupan yang aman dan damai antara berbagai agama dan kaum di dunia terbina atas prinsip keadilan yang sifatnya buta warna. Dalam perkembangan berikutnya, 3 lelaki direman 5 hari manakala seorang lagi selama 7 hari di Mahkamah Magistrate Shah Alam pada Khamis berhubung kes berkenaan. Mereka yang berusia 38 sehingga 46 tahun itu direman bagi membantu siasatan kes mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga setahun atau denda RM2,000 atau kedua-duanya serta Seksyen 506 Kanun Keseksaan iaitu penjara sehingga 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Sementara itu, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam menggesa pihak berkuasa menjalankan siasatan terperinci agar pesalah terbabit didakwa atas tuduhan menyerang, memukul dan kesalahan undang-undang yang lain. Selaras dengan perkara 11 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa setiap orang mempunyai hak untuk menganuti dan mengamalkan agamanya. Suhakam ingin menjelaskan akan kepentingan untuk menghormati kebebasan setiap orang untuk menjalankan tuntutan atau kepercayaan melalui anutan, amalan serta ajaran agama mereka dan tiada sesiapa yang boleh dipukul, dihina atau diaibkan kerana melaksanakannya. Tegas kenyataan itu. Suhakam menggesa setiap sektor atau industri untuk memastikan agar langkah-langkah sewajarnya diambil bagi menghalang dan menghapuskan segala bentuk sikap tidak bertoleransi terhadap agama, ketidaksamaan dan diskriminasi. Kata Suhakam, ahli masyarakat perlu sama-sama menyemai budaya hormat menghormati, bertolak ansur, kesaksamaan dan tidak mendiskriminasi serta meraihkan kepelbagaian. Kenyataan Suhakam disuarakan oleh Mujahid dalam bahasa politik. Pada waktu yang sama, hentikan prejudis sosial dan politik identiti kaum dan agama yang sempit dan destruktif. Nah,
Inilah natijahnya apabila pemimpin parti-parti politik gemar mengeluarkan kenyataan provokasi dan etnosentrik sehingga menyinggung perasaan kaum-kaum lain di negara ini. Masing-masing berlagak seolah-olah mereka sahajalah yang benar. Orang lain semuanya salah. Lambat lagilah untuk Malaysia menjadi negara maju jika beginilah sikap pemimpin-pemimpin politik di negara ini. Baru-baru ini, rakyat dikejutkan dengan laporan berita yang menunjukkan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin merujuk negara China sebagai abang besar kepada Malaysia. Kemudian, senyap-senyap Duta Besar Malaysia ke Myanmar, Datuk Zahairi Baharim bertemu dengan Menteri Elektrik dan Tenaga Myanmar Ong Tan Oo di Naypyidaw pada 7 April lalu. Setelah menerima kecaman, Kementerian Luar Negara Wisma Putra berkata, pertemuan itu diadakan bagi menyampaikan keputusan Petronas Carigali Myanmar Hong Kong Limited PCML kepada MOEE bahawa ia menggantung sementara operasi utama projek gas Yatagun. Pendirian Malaysia terhadap Myanmar jelas dan konsisten. Kami sentiasa mendesak dihentikan segera keganasan, pembebasan segera tanpa syarat tahanan politik dan penerusan dialog inklusif membabitkan semua pihak untuk transisi politik dan penyelesaian aman terhadap krisis berterusan di Myanmar serta rakyatnya. Menurut kenyataan Wisma Putra, lapor bernama Wisma Putra berkata, Malaysia akan meneruskan pembabitan konstruktif dengan semua pihak yang berkepentingan ke arah matlamat itu. Kalau tidak ada yang bising, Kerajaan Perikatan Nasional akan terus melakukan apa sahaja secara ikut suka aku, seperti diktator. Kini, di tengah-tengah kegemparan skandal kartel penjawat awam, tiba-tiba kita dikejutkan dengan pelancaran portal pekerjaan Shakir Hodge oleh Suruhanjaya Tinggi Bangladesh di negara ini. Kata Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, tindakan itu dibuat tanpa sebarang rundingan dan pemakluman rasmi kepada kementeriannya. Menurut laporan bernama, Saravanan yang terkejut dengan tindakan itu berkata, adalah tidak wajar bagi mereka melancarkan portal pekerjaan kerana ia bukan peranan yang sepatutnya dilaksanakan oleh perwakilan diplomatik asing di negara ini. Menurut beliau, portal itu bukan sahaja bercanggah dengan hasrat kerajaan mengenai perancangan keperluan guna tenaga pekerja warga asing, malah pada masa yang sama akan memburukkan imej kerajaan dan kementerian itu. Tindakan oleh pihak Suruhanjaya Tinggi Bangladesh ini boleh mendorong kemasukan pendatang tanpa izin warga Bangladesh ke negara ini kerana tertarik dengan peluang yang dijanjikan oleh portal pekerjaan tersebut. Ini secara tidak langsung boleh menjurus kepada eksploitasi pekerja-pekerja tersebut yang boleh memberikan imej negatif kepada negara. Katanya seperti dipetik. Laporan tersebut mengatakan portal pekerjaan itu dikatakan bertujuan membantu majikan mencari pekerja warga Bangladesh di negara ini. Di samping itu, ia juga membantu warganya yang tidak mempunyai dokumen perjalanan atau tinggal melebihi tempoh masa untuk menyertai program rekalibrasi tenaga kerja untuk pendatang tanpa izin yang diumumkan oleh Kerajaan Malaysia pada tahun lepas. Bagaimanapun, Saravanan berkata, kementerian itu memandang serius tindakan yang diambil pihak Suruhanjaya Tinggi Bangladesh itu memandangkan ia boleh menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat, khususnya pihak majikan. Menurut beliau, program rekalibrasi yang dilaksanakan KSM dan Kementerian Dalam Negeri KDN mulai 16 November 2020 sehingga 30 Jun depan adalah dikendalikan sepenuhnya oleh agensi kerajaan dan majikan-majikan yang memerlukan tenaga kerja tanpa penglibatan vendor ataupun pihak ketiga. Sektor pekerjaan yang terlibat pula hanya merangkumi sektor perbuatan, pembinaan, perladangan dan pertanian, jelas beliau. Kata Saravanan, portal Shakir Hodge itu juga akan menjejaskan peluang dan usaha lebih daripada 400 agensi pekerjaan swasta APS kategori C yang berdaftar dengan KSM untuk membawa masuk pekerja asing, memandangkan agensi berkenaan telah hampir setahun tidak menjalankan perniagaan tetapi perlu membayar fee yang tinggi untuk kekal sebagai ejen. Saravanan berkata, kementerian itu juga mempunyai portal pekerjaan nasional iaitu My Future Jobs dengan kekosongan jawatan yang melibatkan pengambilan pekerja asing dan pegawai dagang diiklankan di portal berkenaan. Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 kurungan Akta 246 memperuntukkan pengambilan pekerja asing di negara ini hanya boleh dikendalikan oleh agensi pekerjaan swasta yang berlesen dengan pihak Jabatan Tenaga Kerja. Apa sudah jadi? Nampaknya semakin teruk kedaulatan negara ini diremehkan oleh negara luar.
Kini Bangladesh pula mahu mengambil alih tanggungjawab Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Menteri Sumber Manusia mesti mengambil tindakan yang tegas berhubung isu ini. Kita tidak mahu lagi meramaikan warga Bangladesh di negara ini. Cukuplah. Kita tidak mahu ada kaum Bangladesia pula di sini. Adakah Bangladesh mahu jadi abang besar Malaysia juga? Lebih baik kerajaan kurangkan bilangan anggota kabinet daripada meminta rakyat supaya menyumbang wakaf. Itulah yang sewajarnya sejak mula membentuk kabinet. Penduduk India seramai 1.366 bilion. Anggota kabinetnya termasuk Perdana Menteri seramai 22 orang sahaja. Penduduk United Kingdom pula seramai 66.65 juta. Anggota kabinetnya termasuk Perdana Menteri juga seramai 22 orang sahaja. Tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin memecahkan rekod negara ini dengan melantik anggota kabinet seramai 70 orang termasuk Perdana Menteri. Sedangkan Malaysia hanya terdiri daripada 32 juta penduduk, tidak termasuk warga asing. Ini jelas satu pembaziran. Dengan bilangan kementerian dan anggota kabinet yang ramai, kerajaan tebuk atap pada 17 Ogos lalu membawa usul rang undang-undang RUU pembekalan penguntukan semula peruntukan perbelanjaan. Rang undang-undang tersebut bertujuan untuk mengambil daripada kumpulan wang disatukan sejumlah wang sebanyak 7 bilion 184 juta 83,200 ringgit untuk menampung tambahan bajet susulan pembentukan kabinet baharu pada 10 Mac 2020. Bajet tambahan ini ditentang oleh Pakatan Harapan dan pembangkang. Kini Malaysia sudah mengalami kesan akibat tindakan yang membazir tersebut. Lebih-lebih lagi apabila kerajaan gagal menangani kesan sosial dan ekonomi pandemik COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Durian Tunggal, Datuk Sofi Wahab mencadangkan agar kerajaan membuat rombakan kabinet dan mengurangkan bilangan menteri dan timbalan menteri. Beliau berkata tindakan tersebut bagi mengurangkan jumlah belanja kerajaan susulan kenyataan Muhyiddin Yassin bahawa negara sudah kekurangan duit. Beliau juga menyarankan kerajaan untuk memotong elang pengerusi di syarikat berkaitan kerajaan GLC selain memberhentikan jawatan duta-duta khas. Potong gaji pengerusi-pengerusi GLC yang mempunyai elang besar. Jawatan duta-duta khas juga mesti diberhentikan kerana kita tidak melihat adanya fungsi. Mereka hanya dapat allowance dan gaji buta sahaja tanpa memberikan perkhidmatan atau melakukan kerja mereka. Duta-duta khas ini memang tidak sepatutnya ada, katanya seperti dipetik Malaysia Deadline. Sophie juga mengingatkan kerajaan agar tidak menyusahkan rakyat dengan mencadangkan pejabat awam berwakaf sedangkan wang rakyat digunakan sewenang-wenangnya untuk membayar saiz kabinet yang besar. Bahkan ujar Sophie, jelas sekali terdapat menteri yang tidak kompeten dalam kerajaan yang tidak telus menguruskan wang rakyat. Janganlah diminta kepada pegawai kerajaan untuk memotong gaji mereka dan mewakafkan sebahagian daripada gaji mereka. Sedangkan menteri dan timbalan menteri ramai yang jumlah mereka tidak munasabah untuk mendapat allowance tinggi. Jangan cuba nak susahkan orang lain, mencadangkan orang lain supaya berwakaf tetapi wang rakyat digunakan sewenang-wenangnya, kata Sophie. Sebelum ini, Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menggesa penjawat awam memberikan sumbangan sekurang-kurangnya RM10 bagi menjayakan projek tabung wakaf air nasional, Wakaf Air. Timbalan Presiden PAS itu menganggarkan sebanyak RM16 juta sebulan. Dana wakaf itu dapat dikumpulkan jika 1.6 juta penjawat awam membuat potongan gaji secara tetap setiap bulan sebanyak RM10. Rakyat sedang menghadapi kesukaran untuk meneruskan kehidupan apabila hilang pekerjaan sementara harga barangan mencanak naik. Itu sahajakah idea bernas Perdana Menteri dan ahli kabinetnya untuk mendapatkan dana? Bukankah kerajaan perlu mencari pelabur? Menteri berumah besar, bergaji besar, berkereta besar dan bercuti ke luar negara. Rakyat marhin diminta berwakaf untuk menyelesaikan masalah kewangan yang menjadi tanggungjawab menteri. Kebebalan apakah ini? Apapun, jangan lupa kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Ramadan Karim.